Terbang tinggi burung pekaka, jauh merantau hingga ke Kedah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan mada yang indah. Hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu kita lagi dalam gelanggang forum Bicara Santai. Topik kita pada hari ini, takbir urus bagi memastikan program pendidikan khas terus berjaya. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita berkenalan dengan para panel kita pada hari ini. Tak kenal, maka tak cinta. Begitulah madah terungkap. Panel pertama kita pada hari ini ialah Nurul Fakriyah binti Muhammad Arif Fadilah selaku guru cemerlang yang bertugas di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational. Apa khabar, Cikgu? Terima kasih, Saudari Alia. Alhamdulillah, saya sihat sahaja. Saudari pula bagaimana? Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bersemangat untuk berdiskusi tentang topik forum kita pada hari ini. Seterusnya, panel kedua untuk forum ini, pantunku jual sudahlah beli, tumbuh subur pohon sena, sayang ditebang oleh si nyonya. Assalamualaikum si cantik di sana. Boleh ku tahu siapa namanya? Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan membeli pantun saudari moderator. Indah sinaran dari mata, lantang suaranya tidak terperi. Saya adalah panel kedua kita, Wan Nur Natasha nama diberi. Dan di hujung sana, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, itulah panel ketiga kita iaitu Cikgu Nur Syahmira binti Rosli yang bertugas sebagai guru penyelaras pendidikan khas untuk program pendidikan khas integrasi iaitu PPKI. Apa khabar Cikgu? Nampak ceria saja pada hari ini? Alhamdulillah, saya sihat dan bersemangat untuk berkongsi ilmu dalam forum pada hari ini. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik perbincangan iaitu takbir urus bagi memastikan program pendidikan khas terus berjaya. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan pertama. Sebelum itu, adakah para panel sudah bersedia? Adakah para penonton juga sudah bersedia? Baiklah, Saudari Fakriyah, bolehkah saudari menerangkan secara jelas berkaitan urus takbir Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational? Terima kasih kepada saudari moderator yang cantik bergaya membawa rasional persoalan. Yang dihormati rakan-rakan panel dan seterusnya hadirin yang dikasihi sekalian. Seperti yang diketahui ramai, pelajar berkeperluan khas ni mempunyai hak untuk mendapat pendidikan formal dan latihan kemahiran dalam memastikan mereka dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang lain. Oleh itu, pihak kerajaan telah menubuhkan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational atau lebih dikenali sebagai SMPKV, di mana pendidikan vocational telah disediakan bagi membantu murid mendapatkan kemahiran dan mempersiapkan diri mereka untuk bersaing dalam pasaran pekerjaan. Jadi, pendidikan khas vocational ini adalah untuk pelajar berkeperluan khas ini lebih berbentuk fleksibel, berfokus, menarik dan bersesuaian dengan keupayaan serta kebolehan pelajar tersebut dalam menguasai sesuatu kemahiran di mana mata pelajaran yang disediakan dalam sekolah ini meliputi mata pelajaran aliran vocational MPAV yang melibatkan mata pelajaran teras seperti Bahasa Melayu, Matematik, Sains serta CJ Kemahiran Malaysia SKM yang meliputi kemahiran seperti pembuatan pastry, refleksologi, aquakultur dan lain-lain lagi. Jadi tidak seperti program pendidikan khas integrasi PPKI, SMPKV ini terletak di bawah bahagian pendidikan khas iaitu di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia secara langsung. Jadi hal ini bermakna apa-apa perkara berkaitan kewangan ataupun fasiliti adalah di bawah pengurusan dan tanggungjawab bahagian pendidikan khas. Jadi untuk kemasukan ke SMPKV ni adalah untuk 3 kategori murid berkeperluan khas
iaitu murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran, bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan. Serta mereka mempunyai syarat-syarat tertentu yang perlu diikuti. Contohnya, pelajar tersebut mestilah berusia 15 hingga 18 tahun, mempunyai kad OKU, berkebolehan dalam kemahiran 3M, membaca, mengira dan menulis, pernah bersekolah di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, serta yang paling penting telah melepasi ujian temuduga, di mana dalam ujian ini guru-guru akan memberi tugasan kepada murid itu untuk memastikan mereka telah pun menguasai kemahiran 3M. Jadi bagi pelajar-pelajar di SMPKB ini, kebolehpasaran mereka boleh dikatakan adalah agak tinggi. Ibaratnya mereka sudah sebelah kaki dalam alam pekerjaan. Hal ini kerana selepas pelajar tersebut telah berjaya menerima CJSKM berkaitan kemahiran yang mereka pelajari, pihak sekolah, khususnya pihak pengurusan sekolah akan mengadakan minggu transisi kerjaya di mana syarikat-syarikat seperti syarikat perhotelan, syarikat dobi, syarikat bakery akan hadir untuk menemuduga pelajar secara langsung di sekolah dalam minggu tersebut. Dan pelajar yang telah berjaya akan terus diserap ke dalam syarikat tersebut untuk bekerja. Oleh itu, kebolehpasaran pelajar di sekolah ni adalah tinggi kerana sumber dan laluan kerjaya pelajar telah pun dibekalkan berdasarkan kemahiran-kemahiran yang mereka ada. Baiklah, setelah kita mendengar penerangan daripada Saudari Fakriah, bolehkah panel kedua kita iaitu Saudari Ain menjelaskan bagaimana pula dengan tadbir urus pra-PPKI? Adakah tadbir urus pra-PPKI sama dengan pengurusan PPKI biasa? Terima kasih kepada moderator. Saya yakin sidin hadirin sekalian, moderator dan panel mesti tertanya-tanya dan confused. Adakah pra-PPKI berada satu pentadbiran dengan PPKI atau di bawah prasekolah? Baiklah, untuk persoalan berkaitan tadbir urus pra-PPKI adalah berada di bawah pengurusan prasekolah. Mengikut sistem prasekolah yang mana pengurusan kewangan PPKI melibatkan duit makan murid, CJ, Bikoku berada dalam pengurusan prasekolah dan bukannya PPKI. Tetapi murid masih menerima EMK iaitu allowance murid khas sebanyak RM150 sebulan. Untuk sistem file dan rekod juga, yang mana guru perlu menyediakan 10 file. Dan di mana bezanya antara pra-PPKI dengan prasekolah adalah dari segi silibus kurikulum. Yang mana silibus pra-PPKI menggunakan KSPK iaitu kurikulum pendidikan awal kanak-kanak aliran perdana. Manakala pra-PPKI akan menggunakan KSPK yang direka khas untuk murid pendidikan khas. Silibus bagi pra-PPKI ini lebih rendah berbanding silibus prasekolah biasa. Sebagai contohnya, untuk mata pelajaran pengurusan diri bagi prasekolah PPKI, murid mampu membelik buku ke kiri dan ke kanan saja. Yang mana kita boleh nampak bahawa kurikulum untuk prasekolah PPKI serendah itu, yang mana murid ini hanya perlu membelik buku ke kiri dan ke kanan sahaja. Andai murid tersebut sudah menguasai, maka guru perlu tingkatkan tahap pembelajaran supaya murid tidak mudah bosan dan malas untuk belajar. Tetapi mengikut jawapan PPD, mereka mengatakan pengurusan pentadbiran pra-PPKI ini berada di bawah PPKI. Yang mana setiap program yang dijalankan di bawah PPD, mereka akan gabungkan pra-PPKI dengan PPKI. Jadi bagi menjawab persoalan tadi, tadbir urus prasekolah PPKI dengan PPKI biasa adalah berbeza, tetapi ada persamaan dari segi kerjasama untuk melaksanakan program pendidikan khas ni lah. Walaupun pengurusan pra-PPKI berada di bawah pengurusan prasekolah, tetapi guru-guru yang mengajar pra-PPKI masih ditadbir urus GPK pendidikan khas ataupun penyelaras pendidikan khas. Sebagai contohnya, kalau saya tidak hadir ke sekolah, maka relief akan dibuat oleh GPK atau penyelaras dan guru ganti pun dari kelas PPKI. Jadi guru PPKI ini akan mengajar pra-PPKI untuk gantikan saya yang tidak hadir.
Jadi begitu juga dengan jawatan mereka akan berada di prasekolah dan juga di PPKI. Jadi saya ni akan ada 2 jawatan, iaitu jawatan di prasekolah dan juga jawatan di PPKI. Jadi sebagai guru pra PPKI ini mereka perlu menjaga dua hati dalam satu masa untuk mengelakkan daripada berlaku perkara yang tidak diingini. Baiklah, seterusnya saya mohon penjelasan. Saya harap menjawab persoalan di mana takbir urus PPKI ini berada di bawah prasekolah. Baiklah, terima kasih Saudari Ain. Seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli panel ketiga. Bolehkah Saudari Syahmira menerangkan sedikit umumnya mengenai program pendidikan khas integrasi di Malaysia? Baiklah, terima kasih saudari moderator. Yang dihormati ahli panel dan sidang hadirin. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Baiklah, program pendidikan khas integrasi atau ringkasnya digelar PPKI merupakan program yang dilaksanakan di sekolah-sekolah yang menyediakan kelas bagi murid berkeperluan pendidikan khas ataupun MBPK, di mana individu ataupun MBPK yang boleh mendaftar untuk masuk ke PPKI ini adalah murid bermasalah penglihatan, murid bermasalah pendengaran dan murid bermasalah pembelajaran yang berumur dalam lingkungan 7 tahun hingga 14 tahun, di mana tempoh minimum belajar mereka adalah 6 tahun dan tempoh ini boleh dilanjutkan hingga 2 tahun maksimum. Jika kita lihat kepada laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia, PPKI ini ditubuhkan bertujuan untuk memberi peluang kepada MBPK untuk mendapatkan akses kepada pendidikan yang relevan dalam usaha untuk memperkembangkan potensi diri MBPK ini secara optimum bagi melahirkan kumpulan separuh mahir dan seterusnya menjadi aset kepada negara. Untuk makluman, perancangan, pengurusan dan kawal selia pembangunan pendidikan bagi MBPK di peringkat kementerian adalah di bawah peranan bahagian pendidikan khas iaitu BPK. Di peringkat negeri pula, ianya adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Pelajaran Negeri iaitu JPM. Manakala di peringkat sekolah, kepimpinan yang terlibat dalam pentadbiran PPK adalah guru besar, guru penolakan dan pendidikan khas, guru pendidikan khas, pembantu pengurusan murid ataupun PPM dan ibu bapa. Namun pada forum hari ini saya akan fokuskan kepada peranan guru penolong kanan pendidikan khas iaitu JPKPK yang merupakan naib pengurusi kepada program pendidikan khas integrasi yang ada di sekolah. JPKPK ini memegang tanggungjawab untuk mentadbir dan mengurus PPKI. Oleh hal yang demikian, untuk menjadi JPKPK, seseorang itu perlulah berpengetahuan dan berkemahiran. Hal ini dikatakan demikian kerana JPKPK juga memainkan peranan untuk memantau hasil kerja ataupun pelaksanaan proses PDP guru pendidikan khas secara berkala bagi memastikan ianya memberi keberkesanan dalam peningkatan pencapaian akademik khususnya murid MBPK lah. Itu adalah sedikit berkaitan pentadbiran PPKI. Sekian, saya kembalikan kepada saudara moderator forum. Terima kasih. Berdasarkan maklumat yang telah dibekalkan oleh ketiga-tiga panel ini, telah dapat membuka mata saya sedikit berkaitan selok-belok pengurusan pendidikan khas di program pendidikan khas yang berbeza. Oleh itu, soalan saya untuk panel pertama, seperti yang kita tahu, guru-guru yang mengajar di SMPKV ini mempunyai tauliah yang sedikit berbeza berbanding guru pendidikan khas di program yang lain. Adakah ada isu berkaitan kekurangan guru yang mengajar kemahiran spesifik di SMPKV ini? Terima kasih kepada saudari moderator. Berkaitan soalan yang diajukan oleh saudari tersebut, izinkan saya untuk menerangkan sedikit berkaitan tauliah bagi guru di SMPKV ini. Jadi, selain tauliah tenaga pengajar yang diterima daripada pusat bertauliah, guru-guru ni juga perlu menduduki dan mendapat sijil SKM tahap 3 berkaitan kemahiran spesifik. Contohnya kursus dandanan rambut, aquakultur, refleksologi dan lain-lain. Jadi berbalik kepada isu kekurangan guru yang mengajar kemahiran tertentu, perkara tersebut tidak berlaku di sekolah ini kerana pada kebiasaannya, pengetua sebagai pengurus tertinggi sekolah akan mengadakan kira-kira terlebih dahulu berkaitan jumlah guru kemahiran
dan nisbahnya dengan jumlah pelajar berkaitan dengan kursus-kursus tertentu. Jadi jika ada guru kemahiran yang ingin bertukar atau berpindah, pengetua akan membuat permohonan yang lebih awal untuk kemasukan guru lain bagi menggantikan dan mengisi kekosongan guru kemahiran tersebut. Hal ini bagi memastikan pelajaran dan latihan kemahiran pelajar dapat dijalankan secara lancar tanpa gangguan. Jadi langkah yang dilaksanakan ini adalah kerana seperti yang jelaskan bukan semua guru dapat mengajar kemahiran tertentu. Jadi mereka terlebih dahulu perlulah ada tauliah. Jadi diharapkan penjelasan saya ini dapat menjawab soalan saudari moderator kita. Berbalik pula kepada panel kedua kita, setelah kita mendengar isu dan cabaran yang berlaku di SMPKV, jadi untuk soalan ini, adakah di pra-PPKI juga mempunyai isu yang sama atau bagaimana? Boleh panel kedua jelaskan? Terima kasih kepada Cik Moderator untuk soalan tersebut. Isu yang saya ingin bangkitkan adalah berkaitan cara pengurusan pemimpin tertinggi sekolah dari segi pengetahuan dan kemahiran mereka dalam peroperasian kelas pra-PPKI. Ada di antara guru besar yang mana mengarahkan guru-guru untuk membuka kelas pra-PPKI walaupun sekolah tersebut kekurangan guru PPKI, PPM dan tiada kelengkapan asas yang cukup untuk membuka kelas pra-PPKI. Malah, sewaktu pembukaan kelas prasekolah PPKI, guru-guru PPKI yang ditugaskan untuk mengajar kelas pra-PPKI terpaksa meminjam PPM dari PPKI, kerusi meja juga dari kelas PPKI. Secara tak langsung, situasi ini juga memberi tempias kepada warga PPKI sekolah berkenaan kerana mereka akan kekurangan tenaga mengajar setelah guru PPKI diserap ke kelas pra-PPKI. Ditambah pula dengan guru PPKI yang penceng. Jadi, untuk mendapatkan guru baru bagi mengisi kekosongan jawatan di kelas PPKI akan mengambil masa yang lama kerana bilangan guru berdasarkan bilangan kelas. Jadi, GPK atau penyelaras PK perlu menunggu waran dari pihak JPN iaitu Jabatan Pendidikan Negeri untuk membuka kelas seterusnya memperoleh guru PPKI yang baru. Jadi kecekapan dan keberkesanan guru besar dalam mengurus dan mentadbir sekolah amatlah penting supaya guru-guru di bawah pentadbirannya tidak tertekan dan burn out kerana terlalu lelah dengan tugas mengajar disebabkan oleh mata jam mengajar yang banyak kerana kekurangan guru. Ditambah pula untuk mengurus murid-murid prasekolah PPKI yang berumur sekitar 5 hingga 6 tahun yang mempunyai perkembangan yang tidak selari dengan umurnya memerlukan tenaga yang banyak. Oleh itu, sebagai pemimpin tertinggi sekolah, mereka perlu memikirkan terlebih dahulu pro and cons setiap keputusan yang diambil supaya guru-guru di bawah pengurusan dan pentadbirannya tidak berasa terbeban apabila berada di sekolah. Terima kasih kepada panel kedua. Seterusnya kita ketahui bahawa pendidikan kini menjurus ke arah pembelajaran abad ke-21 kerana ianya selari dengan aspek keberhasilan aspirasi murid dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Oleh itu, apakah isu dan cabaran yang dihadapi oleh guru pendidikan khas pada masa kini? Baiklah, terima kasih saudari moderator forum kita pada hari ini serta sahabat ahli panel dan sidang hadirin. Benar apa yang diperkatakan oleh saudari moderator. Kini, kemahiran pembelajaran abad ke-21 ataupun PAK 21 merupakan perkara yang tidak asing lagi. Kemahiran pembelajaran dan pembelajaran abad ke-21 memerlukan seorang guru yang menguasai kandungan kurikulum dan mahir dalam kemahiran pedagogi di samping berkemampuan untuk mengintegrasikan teknologi masa kini seiring dengan zaman perkembangan teknologi. Namun, masih terdapat guru pendidikan khas sebenarnya yang kurang pengetahuan serta kemahiran untuk menyampaikan isi pembelajaran kepada MBPK ini, khususnya golongan guru pendidikan khas yang sudah berusia. Walaupun mereka mempunyai pengetahuan asas untuk mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran, namun mereka mungkin ketandusan idea atau kurang cekap untuk mengimplementasikan teknologi ini dalam pengajaran dan pembelajaran.
Oleh hal yang demikian, pihak pentadbir khususnya guru besar ataupun guru penolong kanan pendidikan khas iaitu JPKPK memainkan peranan dalam memastikan guru pendidikan khas ini mempunyai tahap kompetensi iaitu dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap yang tinggi terhadap pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 ini. Di mana pihak pentadbir sepatutnya akan memastikan guru pendidikan khas mendapatkan kursus, seminar, latihan dan perkongsian pengalaman yang secukupnya dalam usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran baru mereka selari dengan keperluan pendidikan masa ini. Hal ini kerana guru pendidikan khas yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang tinggi sudah tentunya mampu menjamin keberkesanan pelaksanaan PDP di dalam bilik belajar, khususnya untuk kemenjadian murid. Itu sahaja daripada saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi rumusan bicara santai daripada semua ahli panel kita tentang urus takbir program pendidikan khas. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sedia hadir untuk membicarakan isu tersebut. Sidang hadirin yang dihormati, kalau bertayur dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke kemuncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam berpantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan